Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah, siapa penghuni awal Borneo Utara? Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Sejarah Borneo Utara, sejarah negeri Sabah. Kalau ditanyakan kepada kaum Kadazan Dusun, Tambonuo, Lotut, Murud, Sungai, Idahan, Bajau Kota Belud dan Sempurna, Suluk, Brunei, Iranon dan kaum-kaum lain bahawa siapa yang dikatakan kaum pribumi atau Bumiputera? Tentu mereka menjawab kami. Apakah benar mereka yang mengaku sebagai pribumi Sabah ini adalah pribumi dalam erti kata yang sebenarnya? Sebahagian dari mereka mengatakan bahawa sebelum Sabah merdeka lagi, mereka telah ada di bumi Sabah. Malah sebelum kedatangan kaum-kaum pendatang asing yang lain, mereka telah pun lama wujud, bercucuk tanam, berburu dan sebagainya di pedalaman Sabah. Sebab itu mengapa wujudnya cerita legenda bahawa asal-usul permulaan Gunung Kinabalu itu sendiri adalah permulaan kepada bangsa mereka, maka inilah tanda bahawa merekalah penghuni asal negeri di bawah bayu itu. Walaupun segala bukti yang mereka berikan hanyalah berupa tradisi lisan yang syarat dengan mitos dan tahyul sebagai pembuktian terhadap kepribumian mereka, namun ianya tidaklah dapat memberikan apa-apa makna yang boleh diiktiraf. Walau bagaimanapun, itu adalah hak mereka terhadap pengamalan budaya dan adat resam yang menjadikan mitos dan legenda sebagai sebahagian dari sejarah kaum mereka. Mari kita lihat sejarah di mana kita bermula, agar dengan demikian dapatlah kita menilai kebenarannya. Kerana sejarah tidak mungkin mendustai kita, yang sudah tentu segala mitos dan tahyul tersebut telah pun terpahat dengan baik sebagai identiti sebahagian kaum di bumi Sabah. Semuanya telah pun termasuk dalam lipatan sejarah. Maka segala tradisi lisan itu tidak sewajarnya lah kita persalahkan. Tradisi lisan itu sendiri telah menjadi satu sejarah kepada kaumnya sejak sekian lama. Tinggal lagi, sama ada logik dengan tidak sahaja yang menjadi persoalan. Terima atau tidak, bergantung kepada kewarasan individu yang menilainya. Walau bagaimanapun halnya, pertimbangan logik tetap mendominasi perjalanan sejarah hidup manusia selama beribu-ribu tahun lamanya sejak dahulu kala. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, muka surat 1185, pribumi bermaksud kaum asli atau Bumiputera, dengan kata lain, satu kaum yang terawal datang dan tinggal di sesuatu kawasan, mendirikan penempatan dan menguasai persekitarannya. Persoalannya, siapakah yang benar-benar dikatakan pribumi Sabah? Kemudian, siapa pula yang terawal, di kalangan yang awal, di antara kaum-kaum Sabah yang kita sebutkan tadi? Sebenarnya, belum ada ahli sejarah yang dapat menentukan kaum mana yang lebih awal datang dan membuat penempatan di Sabah. Yang ada ialah kewujudan lebih awal kaum Dayak Sarawak, Punan, Penan, Kayan, Kenya, Iban, Dayak Darat, Murud, di Borneo yang mana ahli sejarah sepakat mengatakan mereka adalah kelompok Melayu Proto yang datang ke Nusantara semenjak 2500 tahun sebelum Masihi lagi. Itu pun mereka hanya tertumpu di Kalimantan dan hanya bertebaran ke merata tempat di Borneo, termasuk lari masuk ke tengah-tengah hutan belantara setelah berlakunya ekspedisi mencari hamba di kalangan kaum Iranon dan Bajau Balangingi dari Sulu. Menurut seorang pensyarah program sejarah, SSS, AMS, N. Bilche Bala, dalam kertas kerjanya bertajuk Latar Belakang Penduduk di Sabah Sarawak, bahawa adalah tidak dapat dipastikan dengan tepat bila dan bagaimanakah kemunculan penduduk pribumi asli yang mula sekali menghuni Pulau Borneo, amnya, khususnya Borneo Utara.
Nenek moyang, pribumi asli di Borneo, dipercayai telah melalui beberapa siri migrasi sejak lebih kurang 20,000 tahun yang lalu. Kedatangan dan pendudukan awal mereka adalah berlaku di kawasan-kawasan pantai dan tanah rendah. Kemudian penempatan mereka mula tersebar ke kawasan-kawasan pedalaman. Andaian umum menyebut bahawa kumpulan yang terawal tersebar ke pedalaman adalah berlaku akibat daripada desakan daripada kemunculan kumpulan pendatang baru dari kalangan penjajah sejak lebih kurang abad ke-15. Justeru, wujud tanggapan bahawa ciri-ciri kemasyarakatan primitif yang masih wujud di kawasan pedalaman Borneo adalah ekoran daripada ketiadaan hubungan mereka dengan orang luar. Sungguh pun demikian, hakikat keadaan taburan penduduk di Borneo pada hari ini menafikan tanggapan sebegitu. Misalnya, proses migrasi yang telah berlaku sejak beberapa zaman yang lampau telah menjadikan negeri Sabah sebuah masyarakat yang berbilang keturunan, budaya, adat dan kepercayaan. Dalam bukunya bertajuk Borneo People, Malcolm MacDonald, 1985, telah mengutarakan satu rumusan yang jelas sekali mengenai penduduk pribumi asli Borneo dalam beberapa dekad yang lalu, khususnya yang telah ditemuinya di wilayah Sarawak, bahawa natives in the deep jungle are uncivilized pagans. They associate together in primitive tribal organization and are divided among distinct ethnological groups called Punans, Penans, Kayans, Kenyas, Ibans, Land Dyaks, Muruts, and various others. They are the real wild men of Borneo. Yang menariknya, Encik Bilcher Bada mengatakan lagi, menurut andaian setakat ini menyebut bahawa masyarakat manusia di Sabah pada awalnya adalah terdiri daripada beberapa suku etnik pribumi asli, yang kemudiannya telah berubah menjadi sebuah masyarakat majmuk. Terutamanya ekoran daripada proses migrasi yang mula berlaku, seawal-awalnya pada kurun Masihi yang ke-10 lagi, daripada tanah besar China, India, Kepulauan Filipina dan Sulu, Kepulauan Cocos dan Maluku, Indonesia dan lain-lain. Ternyata berdasarkan kajian Encik Bilcher Bada di atas, proses migrasi antara kaum-kaum dari luar Borneo yang berlaku, seawal-awalnya kurun ke-10, dapat membuktikan satu kebenaran yang akan menyusul selepas ini. Kerana berdasarkan kajian yang kami telah jalankan, migrasi telah berlaku secara drastik setelah perluasan pengaruh dan penaklukan oleh Srivijaya dan Majapahit, serta terbukanya laluan perdagangan di alam Melayu yang bermula di Kerajaan Melayu Jambi dan Palembang. Pedagang dari India dan Arab pada awal kurun ke-7 hingga kurun ke-9 menjadikan Jambi dan Palembang sebagai persinggahan utama di Nusantara sebelum meneruskan perjalanan ke Champa, Vietnam seterusnya ke China. Ketika ini Brunei, Johor, Bugis, Banjar, Tidung, Ternate Maluku, Maguindanao dan Sulu telah pun menjadi satu kerajaan yang sudah tentu aktiviti perdagangan mereka dengan Jambi telah pun berlaku ketika itu. Satu perkara yang perlu diperhatikan ialah jual beli hamba adalah antara yang termasuk dalam aktiviti perdagangan. Perhambaan pada ketika itu sangat popular dan di masa-masa kemudiannya telah menjadi punca kepada taburan atau migrasi kaum di seluruh Nusantara.